Hai, kembali lagi bersama saya Kurokai dan kali ini kita kembali dengan topik yang menarik iaitu cara penjagaan bayi dengan betul. Kita akan melihat dua cara iaitu cara yang betul dan juga cara yang salah. Terbalik, cara yang salah dan juga cara yang betul ya. Tanpa membuang masa, cara pertama, bagaimanakah kita hendak membangunkan bayi? Ada cara dia. Kita bukan je pergi kat bayi yang tengah tidur, pap, oi bangun je. Apakah cara yang betul? Mari kita lihat. Pertama, cara yang betul adalah dengan kaedah mengucup di dahi saja ya. Kita pergi ke bayi, kita kucup di dahi dia. Cukup. Itu je cara yang betul. Kita bisikkanlah. Bangun nak. Dia kucup lagi sampai dia bangun. Tapi cara yang salah, jangan kita menggunakan air horn pula ya. Apakah itu air horn? Kalau kita lihat di dictionary bermaksud tanduk udara. Tak tahulah betul ke tak, tapi dia horn. Kita tekan. Pergi ke bayi tu kan. Kita pergi ke bayi tu kan. Bangun cibai. Bangun. Tapi kalau kita lihat di komen, this apply to working husband. Nampak tak diskriminasi yang diorang tunjukkan kepada para suami yang sedang tidur? Boleh pula diorang nak gunakan air horn ni kepada suami Ini cara yang salah. Baiklah, yang kedua, apakah yang kita hendak belajar? Cara nak kita tahu susu tu panas ke tak. Okey, cara yang betul adalah dengan menuang beberapa titis di belakang tangan ataupun di bahagian yang sensitif ya. Sebab apa? Bayi ni sangat sensitif. Diorang ni susah nak jaga sikit. Memilih lah apa orang kata bayi lah kan. Tapi macam mana cara yang salah? Kita buka botol tu, kita jelir lidah, masukkan lidah dekat susu dia tu. Tu cara yang salah. Walaupun macam tu kita dapat rasa juga apa rasa susu tu. Aku pun tak ingat macam mana rasa susu tu sebab dah lama tak minum. Ini aku lupa macam mana cara susu tu. Macam mana rasa susu tu. Tu adalah cara yang salah ya tuan-tuan. Kemudian kita pergi, bagaimana kita nak pergi shopping dengan bayi? Kita tak tahu sebab aku tak pernah berkahwin, aku pun tak pernah ada bayi. Sekarang ni nak pergi shopping pula dengan bayi. Macam mana cara yang betul? Kita tengok cara yang betul adalah kita meletakkan bayi tu dalam dalam troli yang disediakan oleh semua supermarket yang ada di seluruh dunia ya. Kita ada satu kompartmen di mana kita letakkan bayi sebagaimana di gambar ini. Diletakkan di sini. Baiklah, dengan cara yang salah. Kalau lihat daripada gambar ni, aku tak pastilah apa yang salah pasal gambar ni. Okey, mungkin dia tertinggal bayi tu dekat kereta kot. Tapi aku perasan ada kaki kat sini. Ni kaki anak patung ke kaki bayi dia ni? Tapi ni cara yang salah lah. Pastikan anda ikut cara yang betul ya. Aku tak nak nanti korang pergi shopping tiba-tiba korang mulalah tak tahu macam mana nak bawa bayi tu kan. Korang tinggal je kat kaunter, lepas tu korang pergi shopping. Tu cara yang salah lah. Kemudian apa yang kita nak belajar? Cara penjagaan bayi ni. Baiklah, cara nak jaga bayi. Kalau kita lihat, cara yang betul adalah dengan menyusukan dia ya. Kita lihat seorang ibu sedang menyusukan dia. Bagaimanakah cara yang salah? Kita nak tahu juga cara yang salah penjagaan bayi ni. Apabila si ayah yang menyusukan bayi tu. Ini aku dapat rasa apa yang bayi tu rasa. Mesti rasa kelat, payau dan sebagainya. Jadi para ayah jangan cuba untuk gunakan cara ini sewaktu ibu bayi tu tak ada lah. Betul tak? Isteri anda pergi bekerja ke sakit ataupun sebagainya. Jangan nak pandai-pandai nyusukan bayi tu. Kemudian, apa yang kita nak tahu? Cara mengurut bayi. Cara mengurut bayi dengan betul adalah dengan menekan dua jari di belakang dia. Cukup tu, kita apply sedikit tekanan saja. Cukup untuk mengurut bayi. Dan bagaimanakah cara yang salah? Mari kita lihat. Kita lihat daripada gambar ni, dia chop belakang bayi tu. Cara ni untuk mengurut orang dewasa betul, tapi untuk mengurut bayi salah. Kesian bayi tu. Tapi kalau kita lihat bayi tu seperti menunjukkan thumbs up, mungkin dia suka dengan cara urutan tersebut. Kita tak tahu. Kalau kita tanya pun dia boleh cakap apa je, gugu gaga gigi. Itu saja yang diorang tahu. Baiklah, cara seterusnya. Apa yang kita nak tahu? Macam mana cara nak buat bayi tersenyum? Mudah saja. Kita ambil permainan ataupun sarung tangan yang digunakan macam gambar ni, ambil teddy bear, memain macam tu saja. Main macam tu. Tapi kita nak tahu apa cara yang salah.
Cara yang salah ialah kita dengan memaksakan memasukkan dua jari kanan dan kiri anda ke dalam mulutnya, rasa untuk bayi tersebut untuk senyum. Bagaimana yang ditunjukkan oleh Joaquin Phoenix ini ya. Dalam komen ni dia ada tunjuk, ini cara yang salah ni. Macam mana dia dengan Joker dengan Bruce Wayne ni. Itu adalah cara yang salah. Baik, kemudian cara untuk mengenali bayi kita dengan haiwan peliharaan kita ya. Baiklah, cara yang betul adalah kita memegang bayi tersebut dan ada satu jarak selamat lah untuk kita tunjukkan bayi tersebut terhadap haiwan tersebut. Mungkin haiwan itu akan menyerang bayi tersebut kerana bayi tidak mampu mempertahankan diri dia dengan sendiri. Kita dapat lihat betapa bayi itu lemah. So kita pegang, kita tunjuk dengan jarak yang selamat. Kalau dekat Malaysia kita tunjuk pada kucing lah. Anjing ni kira dah tak haram, tak boleh sentuh. Tapi bagaimana cara yang salah ataupun cara yang tidak selamat? Sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar ni, dengan meletakkan bayi tersebut di dalam akuarium bersama ikan-ikan yang berada di dalam akuarium tersebut. Ini cara yang salah. Kita tahu bayi tak boleh bernafas dalam air, jadi kita tak boleh letakkan bayi di dalam air. Sekiranya bayi boleh bernafas dalam air, mungkin kita boleh apply cara ni di masa akan datang. Kita tak tahu. Okey, kemudian bagaimana kita parent dengan bayi nak ada satu masa terluang sewaktu kita bercuti ke apa ke, kita nak bermain dengan bayi. Cukuplah dengan permainan tanjat boboy. Aku panggil dia tanjat boboy. Cak, macam tu. Tanjat boboy. Tutup muka dengan dua jari, buka, itu cara yang betul. Tapi bagaimana pula cara yang salah untuk kita bermain dengan bayi? Adalah dengan cara bermain chess ataupun dam aji dengan bayi tersebut ya. Tak kisahlah permainan yang seperti dam aji, permainan seperti carom, snooker, itu bukan cara yang betul untuk kita bermain dengan bayi yang berusia baru lahir sehingga 5 tahun. Mungkin tak sesuai lah. Betul tak? Kita boleh lihat lah bagaimana wajah tidak puas hati bayi tersebut. Mungkin baby ni dia kalah 5 perlawanan dengan ayah dia, tapi kita lihat ayah dia pun menghadapi kesukaran untuk menentang bayi tersebut ya. Muka dia berkerut dan berfikir dengan lebih panjang untuk mengatur strategi permainan chess tersebut. Kemudian apa yang kita nak tahu dalam penjagaan bayi? Cara memberi makan kepada bayi. Ya, cara menyusukan dengan menggunakan susu botol ya. Baik ya. Kita pegang. Cara yang betul adalah kita pegang bayi di lengan kita dan kita pegang botol susu tu, kita letakkan ke dalam mulutnya. Itu cara yang betul. Tapi macam mana cara yang salah? Kita takut kita buat tu cara yang salah adalah dengan menyumbatkan drumstick ataupun peha ayam ke dalam mulut dia. Itu cara yang salah. Kita dapat lihat, mungkin kita dapat lihatlah dekat mana-mana ada ibu-ibu yang baru berkahwin dan baru memiliki anak, dia menyumbatkan seketul peha ayam ke dalam mulut bayi dia. Itu cara yang salah. Kalau tuan-tuan dapat melihat perkara tersebut di khalayak ramai, tuan-tuan boleh tegur dia. Itu bukan cara yang betul. Tunjukkan cara yang betul terhadap ibu tersebut lah. Jangan kita maki dia pula. Mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak belajar, mungkin dia tak tengok lagi video ni. Kita dapat lihat bayi pun kadang-kadang hidung dia tersumbat sesama. Tapi macam mana cara nak clearkan dia? Kalau kita lihat cara yang betul, dia ada satu macam pump ya, masukkan ke dalam mulut dia, tekan dan sedut lendir tersebut. Ataupun kita guna cara konvensional, kita sedut direct menggunakan mulut kita dan buang macam tu je, hingus mereka. Tapi apa cara yang salah ni? Nak tahu juga, betul tak? Cara yang salah adalah kita masukkan jari kita ke dalam hidung dia. Sebagaimana yang kita tahu, jari kita tak muat dalam hidung bayi tersebut. Takkan kita nak paksakan. Tapi kita dapat melihat bayi ni boleh tersenyum pula. Dia macam suka pula Aduh, aku rasa dia dalam kesakitan lah. Kemudian apa yang kita nak tahu? Cara memilih pengasuh yang betul. Ramai yang tak tahu. Mungkin ramai sangat yang nak jaga bayi sewaktu kita nak pergi bercuti dengan husband kita, untuk dengan isteri, untuk pergi honeymoon kali kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi kita nak cari pengasuh yang betul. Kalau kita lihat contoh yang ada di sini adalah berpakaian kemas, pegang dua buku, memiliki satu attitude yang sangat menarik, sopan.
Kalau kita tengok indah je, boleh jadi calon bini nombor 2 Cara yang salah ataupun pengasuh yang tak sesuai. Kita lihat lelaki ni, kusut masai, bermisai tak kemas, will sit for food. Nampak sangat dia tak pernah memiliki pengalaman menjaga bayi. Selain itu, nampak dia ikat seluar dia pakai ni je. Aku rasa ni homeless ni. Tapi homeless pun perlukan kerja. Tapi kita lihat dia memiliki sebuah botol kicap di situ. Tak sesuai lah aku rasa. Takkan nak sumbat botol kicap dalam mulut bayi yang baru lahir, betul tak? Tapi kalau aku jumpa lelaki ni, aku akan suruh dia jadi pengasuh pada bayi aku lah. Tak sure lah. Tapi bagi aku panggil dia lah. Okay, cara check baby diaper. Macam mana kita nak tahu yang dia ni diaper baby ni dah penuh ke belum? Pertama dengan kita intai sikit je. Macam tu, kita tarik sikit, kita tengok dalam tu. Sikit je. Tak perlu banyak-banyak, tak perlu lebih-lebih lah. Sebagaimana yang kita lihat cara yang salah, kita masukkan tangan kita, tu dah check satu kali macam tu. Ini semua apa kita dapat tahu apa yang ada kat dalam tu. Penuh ke, separuh ke, kita dapat tahulah Kenapalah dia orang nak masukkan tangan macam tu. Aduh ya. Baiklah. Seterusnya kita akan belajar cara untuk membersihkan ataupun menukar diaper yang penuh Kita lihat cara yang betul adalah dengan membuka diaper tersebut dan membersihkan dengan tisu basah Kita bersihkan macam tu saja. Macam tu je. Tak perlu lebih-lebih. Macam mana cara salah? Kita buka diaper tu, lepas tu apa dia buat? Dia lap pakai skirt. Tu cara salah. Kalau lelaki mungkin dia lap pakai tie ke pakai ujung baju dia ke, itu cara yang salah. Sebab apa? Benda tu najis. Najis najis lah. Najis. Yes, najis. Terusnya, bagaimana kita hendak menenangkan bayi? Biasa kita lihat bayi menangis di tengah malam, bayi menangis di khalayak ramai jika mereka penat. Adalah dengan cara memeluk dia dan mengusap di belakang dia sebagaimana yang ditunjukkan gambar ni. Kita belai, kita nyanyikan lagu M. Nasir ke, lagu Faizal Tahir ke itu cara yang betul. Tapi macam mana cara yang salah? Kalau kita lihat, ni cara yang salah untuk tenangkan bayi, terus bagi alkohol. Betul, cara itu boleh menenangkan orang yang dewasa, tapi tidak kepada bayi Kita lihat, walaupun bayi itu memberi thumbs up, tapi tak sesuai untuk bayi tersebut minum alkohol. Kemudian, cara membeduk, memasang anduk kalau tangan patah. Nak balut bayi tu lah. Cara yang betul adalah dengan melilit sekeliling badan dia. Tapi kita nak tahu cara yang salah seperti ini. Membungkus seperti plastik sampah. Bayi ni macam sampah je dibalutnya. Itu adalah cara yang salah Kemudian tadi kita dah lihat bagaimana suami meluangkan masa dengan bayi. Tapi ibu-ibu tak nak luangkan masa dengan bayi ke? Macam mana cara yang betul? So aku akan jawab dengan cara biasa bermain. Kita main, kita lambung-lambung sedikit, kita borak-borak macam tu. Ni baby sihat ke? Baby dah makan ke? Baby ucuk-ucuk. Macam tu saja. Cara yang salah, para isteri bawa bayi tu pergi ke kafe untuk berborak macam orang dewasa. Apa kejadah semua ni? Bayi tu nak ajak borak minum kopi. Tengok berapa panasnya dia punya kopi tu. Tengok cawan yang untuk belah bayi ni. Lihat muka bayi tu pun sangat kasihan. Sebab tangan dia pun tak sampai nak ambil. Ini kan pula nak ajak berborak. Betul tak? Bagaimana nak pastikan keadaan sekeliling di rumah selamat untuk bayi? Jika kita nampak ada plug, kita tutup dia. Itu cara yang betul Kita pastikan keadaan di rumah kita selamat. Bagaimana cara yang salah? Bagaimana cara yang salah adalah kita cabut terus plug. Walaupun kita tak nampak punca dia, tapi kita lihat wire yang expose ni. Ini wire hidup. Kalau kena dengan bayi tu, tak hidup bayi tu. Betul tak? Cara seterusnya, contohlah suami sibuk bekerja, si isteri ingin mengemas rumah ataupun masak. Kita nak tahu cara betul. Nak buat macam mana? Kita kurunglah bayi tu dalam satu sangkar yang khas, yang khusus untuk bayi. Kurung dalam tu, letak satu bola. Cukuplah bayi tu main dengan bola. Tapi cara yang salah macam mana? Kita letak dalam sangkar hamster walaupun ada makanan dan minuman disediakan, tapi ni cara yang salah. Gila korang nak letak bayi dalam sangkar binatang. Binatang ke korang ni? Seterusnya kita nak tahu cara basuh bayi dengan betul. Lah penat kita dah lahirkan bayi, kita tak tahu cara nak mandikan ataupun basuh bayi dengan betul.
Cukuplah dengan lap dengan air dengan tuala basah saja, ataupun kita lepas kita mandikan dalam satu bekas dengan air suam, kita letak atas meja, kita keringkan balik badan dia. Itu cara yang betul. Cara yang salah ni dengan jirus je dengan air melalui paip, itu cara yang salah. Dah macam kereta kau buat bayi tu kurang ajar. Ini lagi cara bermain dengan bayi. Cukuplah kita melambung dengan kita memegang saja, kita angkat, kita angkat macam tu je lah. Cara yang salah kita lambung bayi tu. Itu cara yang salah. Jangan lambung tinggi sangat bayi tu bayi tu tak bersalah, jangan nak lambung. Ni bukan main lambung, nak lambung-lambung orang. Cara untuk bersenam, cara untuk melatih bayi. Macam mana cara nak melatih bayi dengan betul? Kita lihat cara yang betul adalah kita memegang dia, kita menolak dia, kita main dengan sendi-sendi dia, tapi dengan cara yang lemah lembut lah, sebagaimana ditunjukkan gambar ni. Cara yang salah, bawa bayi tu pergi gym, terus buka bench, terus buat bench press. Jangan pula kau ajar bayi kau buat deadlift masa usia muda ni. Bahaya, tulang dia belum bentuk dengan sempurna lagi. Walaupun kita dapat lihat, aku dapat tengok ada satu, bukan bayi lah, macam budak kecil, dari kecil dah ajar pergi gym, dia sampai dilabelkan the strongest child in the world. Kemudian macam mana kita nak melatih, macam mana nak kuatkan gigi bayi tu, nak ajar dia kunyah. Cara yang betul adalah dengan berikan satu mainan seperti donat mainan, dia macam cushion lah, bagi dia gigit, cukup tu. Itu benda yang betul. Kita carilah, belilah, keluarkan modal sikit. Ni tak ada modal, kau guna cara yang salah, kau bagi kasut suruh dia gigit. Kau gila ke? Kasut kau nak suruh gigit. Aku tak nak cakap benda yang kotor lah dekat video ni. Okey, itu saja. Harap korang dapat gunakan info ni dengan betul ya. Ambil mana yang betul dan elakkan mana yang salah. Tegurlah orang yang urus bayi dengan cara yang salah. Kalau tak tahu, anda lihat dulu video ini, share video ini kepada orang ramai. Jangan lupa untuk like video ini supaya ada lagi info-info yang aku akan share pada masa akan datang, korang dapat lihat. Korang share, like video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ni supaya aku dapat lagi semangat untuk membuat video-video seperti ini, untuk share ilmu-ilmu bermanfaat. Okey, itu saja daripada saya, Kurup Kai. Jumpa lagi. Bye-bye.